Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 7 hari bulan 12 2022. Kita teruskan pengajian kita dalam kitab Fathul Mu'in, tatimmatun fi bayani kaifiyati salatil musafir. Tatimah mana penyempurnaan kepada bab solat ini, iaitulah berkenaan dengan solat qasar, solat musafir. Bila solat musafir, dia ada dua tajuk, iaitulah qasar dan jamak. Pelajar yang ada kitab Fathul Mu'in yang lama, muka surat 220, yang hijau ni 233. Dan harus bagi orang yang bermusafir di dalam perjalanan yang jauh. Dia musafir ni bukan saja musafir je boleh belaka. Dalam kitab kita ni dia ada had, ada sempadan dia. Yang jauh, dia kata perjalanan yang jauh. Setakat mana jauh? Ada ulama mengatakan dua marhalah. Dua marhalah tu ada yang ukur 86 km, ada yang kata 90. Mana sekitar tu lah 86 90. Jadi bagi orang yang bermusafir jalan jauh ini boleh melakukan qasar. Qasar maknanya pendekkan. Itu makna qasar. Pendekkan sembahyang yang 4 rakaat jadi 2. Tunai maknanya ikut waktu. Tunai itu setiap waktu kita salat. Atau juga boleh ia melakukan qasar bagi sembahyang qada yang terluput dalam perjalanan yang ia boleh qasar dalamnya. Maknanya kalau kita terluput, kita tak sempat nak salat, jadi qadha dalam qasar, dalam musafir boleh qasar juga. Tapi kalau nak qadha lepas di kampung mari musafir, tidak boleh. Tentang jarak perjalanan yang mengharuskan qasar itu, iaitulah 2 marhalah. Berapa tadi? Ada kitab kata 86, ada kata 90 km. Boleh itu. Demikian juga boleh ia menjamakkan. Mana jamak itu mana campur sembahyang zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya, subuh dengan apa? Dengan duha? Enggak. Subuh seorang dia tak ada jamak. Boleh kita jamak secara takdim. Maknanya takdim tu kita solat zuhur dalam waktu zuhur, tarik asar dalam waktu zuhur. Itu mana takdim, mendahulukan asar dalam waktu zuhur. Atau secara takhir, atau melewatkan zuhur ke dalam waktu asar. Syarat dia kita akan sebut nanti. Yakni ia menghimpunkan sembahyang zuhur dengan asar dengan dilakukan keduanya dalam waktu zuhur, dikatakan secara jamak takdim. Mana jamak awalkan, asar mari ke zuhur, itu takdim. Atau ia menghimpunkan keduanya dalam waktu asar, zuhur gismaya dalam waktu asar, maka dikatakan secara jamak takhir, yakni memperlewatkan. Demikian juga dengan cara melakukan jamak antara maghrib dengan isya secara takdim, dengan melakukan waktu maghrib atau secara takhir melakukan keduanya dalam waktu isya. Itu dua perkara lah. Satu jamak, satu lagi qasar. Qasar tak semesti jamak.
Jamak tidak syarat qasar. Kita ni kadang-kadang salah faham. Dia kata bila kita jamak mesti qasar. Tak. Ada orang yang qasar tidak jamak, dan ada orang yang jamak tidak qasar. Siapa? Tunggu dalam penjelasan. Sekarang Tuan Syekh kita nak nyatakan pula apa makna qasar. Apa makna qasar? Sembahyang secara qasar artinya meringkaskan. Yang 4 buat 2 rakaat. 4 rakaat kita buat 2. Dan sembahyang jamak itu boleh dilakukan dalam musafir yang jauh. Syarat dia, bermula bila kita nak jamak? Bermula-mula kita nak qasar setelah bertolak. Dengar, setelah bertolak dari dinding atau kota yang khusus bagi negeri atau kampung tempat mula bertolaknya bagi musafir itu. Walaupun dinding atau kota itu termasuk ke dalamnya tempat sampah yang tidak didiami ataupun sawah. Ini boleh dikata kita ingatlah, maknanya sekarang ni mudah kita keluar daripada taman perumahan kita tu, pergi keluar daripada kawasan itu, boleh dah mula. Itu maksud dia. Bukan makna qaryah tu makna balad. Ada setengah orang ni dia salah tafsir. Dia kata kita ni kalau kita duduk sini, kita mula bila boleh jamak di lepas pada Gua Musan, sebab keluar negeri lah. Bukan keluar negeri, keluar kawasan, keluar kampung dia je. Yakni, dengar ni tengok, orang itu boleh melakukan sembahyang qasar dan jamak itu bila dia telah keluar dari kawasan dinding atau kota, makna tembok, ataupun sempadan dia punya taman. Boleh. Walaupun dalam kawasan itu ada tempat sampah dan sawah. Adapun kalau kampung, maka dikirakan ia sudah keluar dari kawasan kampung atau qaryah, tempat ia mula bertolak bagi musafir itu. Yang penting kita keluar daripada kampung kita, jadilah. Dan kalau dinding atau kota itu menghimpunkan 2 kampung atau qaryah dalamnya, maka tidak disyaratkan ia keluar dari dinding kota itu. Bahkan bagi tiap-tiap qaryah atau kampung itu dikirakan hukumnya yang tersendiri. Yakni walaupun orang itu masih berada dalam kawasan dinding kota itu, maka ia boleh sembahyang jamak qasar bila ia telah keluar dari satu qaryah itu, kerana dalam dinding kota itu ada 2 qaryah. Ada 2 taman di sini. Keluar kita cukup. Dan tiap-tiap qaryah itu dikirakan kawasan yang terasing, walaupun keduanya ada dalam dinding kota itu. Intaha al-i'anah, diambil maksudnya, kata penterjemah. Jadi sebenarnya hak matan atas tu, hak dalam kurung yang 4 segi itu tambahan daripada penterjemah untuk memberi penjelasan kepada kita supaya mudah faham dan hilang kekeliruan, insya-Allah. Jadi jelaslah kita tu mudah. Maknanya kita keluar daripada taman kita, keluar daripada kota kita, keluar daripada daerah kita, daripada qaryah kita tu, boleh salat, boleh mula dah. Baik. Setengah kampung ni tak ada dinding, tak ada apa, tak ada pintu gerbang. Macam mana kita nak kenal dia keluar qaryah? Maka kalaulah kawasan tempat ia mula bermusafir itu tidak ada dinding kota pada sekelilingnya, maka ia boleh melakukan sembahyang jamak qasar itu dengan ia sudah melampaui kawasan tempat kediaman orang ramai. Mana tak ada pagar apa, kita bakal duduk stop puak kita tu, keluar daripada kawasan orang ramai tu, boleh mula ada qasar. Walaupun kawasan kediaman itu diselangi oleh kharab. Kharab ni mana tempat tak ada orang duduk lah. Sini dia tulis tempat sampah. Mana tempat sampah ni mana tempat terbiar, tak ada orang duduk. Ataupun yang ini sampah yang tidak didiami. Ataupun ada sungai atau padang, terpisahlah dia daripada qaryah itu, bolehlah. Yakni bila ia sudah terlepas keluar dari kawasan tempat kediaman,
Di sanalah ia boleh melakukan sembahyang jamak qasar bila jarak musafir dia nak pergi jauh. Mana jarak dia ni cukup 2 marhalah. Jadi permulaannya selepas keluar daripada kawasan kita. Dan tidak disyaratkan ia melintasi dan melewati kebun-kebun, walaupun kebun-kebun itu dipagar dan bersambung dengan negeri atau balad. Balad tu maknanya taman dia tu, tempat kediaman orang ramai itu, maka ia boleh jamak qasar bila ia sudah melewati kawasan tempat kediaman itu. Kita kata macam ni lah, orang duduk dalam apa ni, dalam peneroka. Peneroka tu rumah dia setapak kan, kebun dia banyak. Mana kalau nak kira kebun dia tu tak habis lagi, kelapa sawit panjang kebun dia tu lah. Kita kira keluar daripada kawasan kediaman tu sudah boleh dah, sudah boleh mula qasar dan jamak. Jelas di situ. Ni kelapa sawit peneroka lagi ni banyak, mungkin 30 km lagi baru keluar daripada kawasan. Tidak, kita naknya keluar daripada kawasan penempatan orang. Tetapi ini syarat dia. Tetapi sembahyang jamak dan qasar itu tidak boleh dilakukan oleh seseorang yang bermusafir yang perjalanannya itu tidak sampai sejauh perjalanan 1 hari 1 malam jalan kaki. Tulis itu, perjalanan jalan kaki. Kalau berjalan dengan kereta 1 hari 1 malam, mana boleh pergi? Mana boleh pergi? Kalau Kerai, Johor, berapa jam? 12 jam. Balik pula, baru tak ada. Itu dia panggil tanda pelajar. Perjalanan 1 hari 1 malam jalan kaki. Tulis itu. Berjalan kaki, menapak. Sejauh 1 hari 1 malam dengan perjalanan yang membawa beban, dengan mengirakan turun berhenti di tempat yang teradap seperti bagi berehat. Tengah hari biasa orang jalan kaki dia berhenti rehat, makan dan melakukan solat. Yakni perjalanan itu tidak sampai masafah qasar sejauh 2 marhalah, maka tidak boleh. Atau lebih kurang 56 batu. So pergi atas ni apa dah? Balik semula ke pergi atas. Dan 2 buah qaryah, bila keduanya itu bersambung pada uruf. Mana uruf ni maknanya kebiasaan orang pahamnya sambung, maka dia menjadi sebuah qaryah. Satu ya, kita kata ada setengah taman perumahan ni dia sambung, bersambung je. Cuma ni orang panggil Sungai Pineh, ni Sungai Keladi contohnya. Tapi dia dekat-dekat dua tu. Kalau orang tengok satu taman satu, maka dia jadi satu. Walaupun pada nama keduanya berlainan, maka walaupun keduanya itu berpisah sedikit sahaja, cukuplah bagi orang musafir itu ia melewati qaryahnya sendiri itu, maka bolehlah ia melakukan sembahyang qasar jamak bila ia hendak bermusafir jauh. Tidak wajib ia melepasi itu kedua buah qaryah itu semuanya sebelum ia melakukan jamak qasar itu. Maknanya masih lagi. Jadi kalau kita tengok taman itu macam jadi satu ya, tapi sebenarnya 2 kampung. Boleh. Keluar kita boleh mula dah. Baik, kita balik semula kepada ayat tadi. Tetapi sembahyang jamak dan qasar itu tidak boleh dilakukan oleh seorang musafir yang perjalanannya tidak sampai sejauh perjalanan 1 hari 1 malam jalan kaki. Tulis jalan kaki itu. Dengan perjalanan yang membawa beban, dengan mengirakan turun berhenti di tempat yang teradap seperti berehat. Orang jalan kaki ini biasa dia akan rehat tengah hari. Panas dia berhenti dulu. Rehat, cari pokok-pokok, makan, rehat, khailulah situ, dan melakukan salat. Yakni perjalanan itu tidak sampai masafah itu makna jarak. Perjalanan yang tidak sampai masafah yakni jarak sejauh 2 marhalah, iaitu lebih kurang 56 atau 58 batu.
ataupun 86-90 kilometer. Sekarang ni main batu-batu orang tak apa faham. Air batu dia faham lah budak-budak ni. Nah. Tapi kilometer lebih pandai. Tulis itu, syarat yang pertama masafah. Mana syarat nak qasar ni yang pertama, iaitulah jarak mesti cukup 2 marhalah. Yang kedua, tulis. Syarat yang kedua, sembahyang qasar jamak itu tidak boleh dilakukan juga oleh hamba yang lari dari kedua penghulunya. Jadi hak ni orang yang lari, hamba lari daripada toke dia, maka orang ni tak boleh jamak, tak boleh qasar sebab dia derhaka. Ini yang kedua. Yang ketiga, lo ni tak ada hamba dah. Ni mungkin ada yang ketiga ni. Tulis nombor 3. Juga tidak boleh qasar jamak oleh seorang yang ada hutang, yang ia perlu tunaikan hutang orang itu, dan ia mampu untuk membayar hutang itu, dan tuan hutang itu tidak membenarkannya bermusafir itu. Sedap berapa kali itu ada. Mana orang itu, hutang itu, dan tuan hutang itu tidak benarkan dia musafir, maka orang itu tak boleh jamak sebab dia musafir, lari daripada tanggungjawab. Maka kalau ia bermusafir juga, walhal tuan hutang tidak memberi kebenaran, ia tidak boleh jamak qasar sembahyang itu. Tak boleh qasar juga. Sebab apa? Sebab dia lari daripada tanggungjawab, tak mahu bayar hutang. Berapa dah kita? 3. Kumpulan yang keempat yang tak boleh jamak. Tulis itu. Wala liman safara li mujarradi ru'yatil bilad. Dan sembahyang jamak dan qasar tidak boleh dilakukan oleh seorang musafir yang bermusafir semata-mata bagi tujuan melihat-lihat negeri. Sudah dah lah, pelancong. Nak gimana makan angin, melancong, tengok-tengok kawasan. Dalam kitab ni kata tak boleh jamak. Alal asah. Pendapat yang asahnya. Tapi tulis kat tepi tu, pendapat yang sahihnya harus. Oleh kerana musafir itu harus, bukan maksiat. Kita orang baik-baik ni, pak-pak haji, mak haji ni, nak pergi mana? Nak pergi ke situ. Untuk apa? Tengok-tengok negeri. Allah Ta'ala suruh kita musafir kan, tengok fanzuru fil ardi, pergi tengok, ambil pengajaran, pengalaman, nak pergi beli-beli barang. Itu harus. Maka dia tak boleh jamak dan qasar. Yang tak bolehnya maksiat. Tulis pelajar. Tulis tepi kitab tu. Jadi pendapat yang sahihnya harus, musafir yang harus bukan maksiat, boleh kita jamak dan qasar. Kena tambah tu, kalau tidak tak jalan apa. Bila ke tamatnya tempoh qasar? Tulis itu. Tamat, waktu tamat tempoh qasar. Bila? Dan perjalanannya itu habis. Tamat mana habis? Tamat tempoh dengan ia kembali kepada negeri atau kampung watannya itu. Bila kita balik sampai ke kampung kita, tamatlah qasar. Kalau kita tak solat lagi, kita kena tamamkan solat, sempurnakan solat. Walaupun ia lalu sahaja melalui watannya itu. Dia lalu lah. Tapi lalu ke kampung dia, dikata tak boleh juga sini kita. Walau kana maran bihi. Mana kalau lalu ke kampung dia tu, kira putus itu. Mau nak pergi pula, mula semula. Ataupun ia kembali ke tempat yang lain pula, bukan kepada watannya itu. Maknanya dia mari sini tapi nak pergi lain. Oleh kerana dia berhenti dah di sini, maka dia putus sekejap, lepas tu sambung balik. Maknanya
tulis bila ke tamat tempoh qasar, bila dia balik ke kampung dia ataupun dia lalu ke kampung dia. Yang kedua, tulis. Dan ia berniat bermukim tempat itu secara mutlak, maknanya kira mau nak gimana apa ni, tak ada dah berhenti sini ya, habis lah. Secara mutlak maknanya tak ada limit. Itu makna secara mutlak dia berhenti secara tak ada limit. Maka dalam keadaan itu putuslah perjalanannya itu dan tidak boleh lagi jamak qasar sembahyangnya itu. Kita ni nak gimana lagi destinasi, tak ada dah sini dah. Habis dah musafir kita, habis kita berehat sini. Berapa lama tak tahu. Maka putuslah dia punya qasar. Tak boleh nak qasar dah, tak boleh jamak dah. Atau tulis nombor 5, nombor 3, putus jamak ni, putus qasar. Atau ia berniat hendak bermukim di tempat itu selama 4 hari. Nak duduk berapa hari sini? 4 hari. Dengan tidak mengira hari ia sampai ke tempat itu dan hari keluar dari tempat itu, maka perjalanannya dikira habis dan ia tidak boleh jamak qasar. Ini kita nak bagi penjelasan di sini kepada ahli-ahli musafir, terutamanya kepada ibu-ibu, bapa-bapa. Ramai di kalangan kita ni bila pergi melawat rumah anak, dia salah faham. Nak gimana tu? Nak pergi tengok anak, boleh cucu baru ke, boleh ikutlah apa-apa sajalah. Berapa hari nak duduk? Seminggu. Ingat makcik, pakcik, kalau nak duduk seminggu di rumah anak Kuala Lumpur, maknanya kita boleh qasar jamak dalam perjalanan saja. Dalam perjalanan saja boleh qasar jamak. Bila sampai di tempat tadi, putus, tak boleh qasar, tak boleh jamak dah. Dia kata 4 hari ustaz, saya nak qasar dulu 3 hari pertama. Ini ramai kita dengar orang tanya, dia kata saya kalau pergi rumah anak 3 hari pertama tu kita qasar dulu, qasar jamak dulu, hari yang keempat baru putus. Kita kata silap teknikal itu. Yang betulnya kalau kita nak duduk lebih daripada 4 hari, maka sampai itu putus, tak boleh qasar dengan jamak. Dia boleh qasar dalam perjalanan semata-mata. Faham tu deh? Boleh faham dah? Alhamdulillah. Kena ingat lah. Habis kalau saya nak qasar jamak, duduk 3 hari. Nak gimana tu? Rumah anak nombor 1 sini duduk 3 hari, 4 hari, lepas tu pergi pula rumah anak negeri lain pula lah. Jangan ada jiran-jiran sebelah tak jadi. Musafir pula. Baru boleh tukar. Mana kalau anak dia ada seluruh Malaysia ke, jalan sebulan. Nak boleh kau sama habis. 3 hari sini, 3 hari, 4 hari sini, habis. Banyak dah kita hurai tajuk ni dalam kitab Al-Mu'tamad dan juga dalam kitab Al-Fiqh Manhaji. Tulis nombor 3. Nombor 3. Yang ketiga, putus. Yang keempat, tulis yang keempat. Yang keempat, ataupun ia sampai ke tempat itu dan ia tahu bahawa hajatnya tidak tercapai dalam masa 4 hari, yakni ia memerlukan berada di situ lebih dari 4 hari kerana hendak menunaikan hajatnya, maka dengan sampainya ia ke tempat itu dengan mengetahui yang demikian itu, perjalanannya habis dan tidak boleh melakukan sembahyang jamak qasar lagi di tempat itu bila ia sampai ke tempat yang ditujunya itu. Baik, kita sekarang ni kita pergi urusan perubatan. Masalah sakit lah, jantung ke apa dia, afanallahu wa iyyakum, Allah Ta'ala selamatkan kita semua. Siapa-siapa hospital, doktor pun saya mau cek, tengok, seminggu barulah cukup dia punya rawatan. Maka sampai tu tak boleh dah qasar. Sebab kita tahu jarak, kita tahu masa tempoh dia lebih daripada 4 hari. Doktor kata seminggu kena duduk sini. Pembedahan ini makan masa seminggu. Baik, berbeza dengan suasana ni. Kalau ia berharap hajatnya itu dapat ditunaikan pada tiap-tiap waktu,
maka ia boleh melakukan sembahyang qasar dan jamak selama 18 hari. Contoh yang kedua, orang ini sampai di hospital, doktor kata mengikut kajian saya rawatan ini perlu pada 4 hari. 4 hari. Hari boleh kita qasar jamak. Mari hari yang kelima dia panggil implikasi apa pula dah. Ada masalah. Hok jahit tadi soyok kau apa benda. Yang penting ada masalah. Doktor kata kita tambah lagi 1 hari. Tambah lagi. Sehingga berapa hari? Tengok ni. Maka ia boleh melakukan sembahyang qasar dan jamak dalam masa menunggu 1 hari itu selama 18 hari. Kita boleh tunggu sampai 18 hari. Duk main mengharapkan esok boleh keluar tu, insya-Allah. Mari doktor pula tanya tu, esok beres? Insya-Allah. Esok tak beres pula. Tambah sampai 18 hari. Ini anda mengajar fiqh mazhab Syafi'i. Kalau perbincangan lain, ada setengah jemaah kata, "Ustaz, banyak lagi pandangnya. Kalau nak ambil pandangnya semua panjang perbahasan." Ini perbahasan mazhab Syafi'i. Kalau nak tengok perbahasan lain, kita tengok dalam apa yang ana ceramah khas, tajuk dia salat ketika masyaqqah dan musafir. Ada YouTube khas dalam masalah perbahasan tentang fiqh perbandingan mazhab. Baik, tengok ni tuan Syekh ni, tuan penterjemah bawa contoh pada kita. Ini adalah dipahamkan dari contoh kapal layar zaman dulu yang kematian angin. Kapal layar dia jalannya angin, sampai setepak angin tak ada, angisnya relax. Walhal angin itu diharapkan boleh datang bila-bila masa supaya mereka boleh meneruskan perjalanan, maka mereka menanti kedatangan angin untuk kapal layar itu boleh berlayar dan boleh melakukan jamak qasar selama 18 hari. Kita kata tu cerita kapal layar, kita tak ada kapal, naik perahu pun jarang-jarang. Maka yang penting bagi kita dalam masalah ini para pelajar, iaitulah isu perubatan tadilah. Kita kata perubatan. Ataupun na'udzubillah, minta berlindung Allah Ta'ala, orang ni masalah, masyaqqah. Siapa-siapa di satu tempat, kita punya duit ke habis ke, pasport kita ke ada masalah. Jadi pegawai kata 2 hari lagi siap. Tunggu lagi, tak sampai. Tunggu lagi sampai 18 hari. Boleh tunggu sampai 18 hari. Dalil-dalil dia ada dalam kitab yang panjang, ada sebut dalil. Tapi oleh kerana Tuan Syekh Fatul Mu'in tak sebut, ana ringkaskan di sinilah. Pelajarnya nak panjang, tengok dalam kitab Al-Mu'tamad. Baik, sekarang kita berpindah kepada syarat bagi qasar. Kita nak qasar solat ni ada berapa syarat? Syarat bagi qasar tu ada berapa? Dan disyaratkan bagi sembahyang qasar. Pelajar, apa dia sembahyang qasar? Kita nak pendekkan 4 jadi 2, 3 jadi 1,5, 3 jadi 3. Yang pertama, niat melakukan sembahyang qasar dalam masa takbiratul ihram. Maknanya kita masa takbir Allahu Akbar, aku sembahyang zuhur qasar, habis kerana Allah Ta'ala. Dia kita niatlah, niat aku sembahyang 2 zuhur ni qasar, maknanya nak sembahyang 2 rakaat aja, bukan sembahyang 4. Tak payah bila dengan rakaat lah, kata qasar cukup lah. Saja aku solat zuhur qasar, dalam hati kita niat aku solat zuhur qasar, sebab qasar dia 2 dah. Tak payah kata saja aku solat zuhur qasar 2 rakaat panjang. Nanti tak masuk insta, niat tak masuk pula, jadi waswah. Qasar tu 2 rakaat dah nama dia. Satu. Yang kedua, syarat yang kedua, ia tidak mengikut imam yang tamam. Tulis itu. Ia tidak mengikut imam walaupun pada satu saat. Imam mana? Imam yang melakukan sembahyang tamam yang tidak bermusafir. Walaupun orang yang sembahyang tamam itu musafir, tapi dia nak tamam, maka kita tak ikut dia. Orang ni musafir, tapi dia kata aku nak solat 4 rakaat ni. Awak solat lah, saya nak qasar, saya nak solat 2 rakaat. Jadi kita kena asing dengan dia. Kalau ikut dia, kena ikut 4. Tak boleh kata kita ikut separuh ya. Sampai tahiyat awal
dia bangun kita Assalamualaikum. La, tidak mungkin. Syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, dia tak sebut syarat yang ni. Syarat yang kedua tu kena tambah lagi. Dia juga tidak boleh ikut imam yang tamam, yang tidak musafir. Contohnya kita berhenti masjid, tu imam nak solat dia lah, solat musafir, solat tamam. Dia tak musafir kan, dia solat tamam. Kita pergi ikut dia satu rakaat je, kita ikut dia. Dia rakaat yang ketiga dah, kita rakaat yang keempat dia dah, kita ikut dia. Lepas dia bagi salam, kita kena tambah berapa rakaat? La, tambah 3 rakaat. Sebab awak pergi ikut imam yang tamam. Itu kaedah dia. Kalau kita ikut imam yang tamam, kena ikut semua. Dia tukar jadi ikut. Maka itu yang dikatakan kita musafir tak boleh ikut imam tamam kalau kita nak qasar. Kalau kita nak ikut imam, nak kesatuan ummah, tak mahu berpecah dalam masjid, ikut dia solat 4 rakaat sekali dengan imam. Jangan main separuh-separuh, tidak boleh. Separuh tidak boleh. Boleh ikut. Ada setengah orang ni dia tak mau ikut. Dia ada maya seorang dia belakang. Sebab dalam kitab kata orang musafir tak boleh ikut orang tamam. Betul. Bila tak boleh ikut? Bila? Kalau kita nak qasar. Tulis itu. Tak boleh ikut kalau nak qasar. Tapi kalau kita nak ikut dia, mengikut tartib solat dia, ikut. Itu yang terbaik, supaya kita tak ada 2 imam di dalam satu masjid. Ni mudah ni. Tu imam maya depan, dia maya belakang. La. Kalau awak tak nak ikut juga, sabar, tunggu sehingga imam selesai solat, baru kamu mula. Ni ada setengah orang ni celaru habis orang. Dia pergi buat 2 imam satu masa. Mana boleh? Itu dilarang. Syarat yang ketiga, ia selalu menjaga dirinya dari sesuatu yang menafikan niat qasar itu di dalam sembahyangnya. Misalnya ia berniat sembahyang tamam, kita nak qasar lagi niat tamam, atau ia kedatangan syak, hendak qasar ke nak tamam, dia main huru-hara dalam tu. Jadi dia panggil orang ni tidak boleh, niat separuh tak boleh. Itu syarat yang ketiga. Jangan duduk was-was lah. Mana kesimpulan kita, jangan was-was. Niat qasar, niat qasar. Cuma timbul satu masalah. Tulis masalah tu. Masalahnya, kita tak tahu imam tu qasar ke tidak. Macam mana nak buat? Kita masuk masjid, solat di RNR yang panggil ni, tempat rehat dan restoran makan. Salah apa? Rawat apa? Makan apa rawat? Baik, bila sampai sini, biasanya orang hok berhenti di sini mestilah orang musafir. Tapi kita tengok dia tu macam tak musafir je. Boleh jadi orang kerja situ, penjual minyak, pekerja restoran, pekerja yang betulnya hidup situ. Kita pun nak tanya dia akad takbir dah, nak tanya. Kalau beliau akad takbir, kita tanya dah, ni imam mau qasar ke mau biasa? Tanya. Ni dia ada qasar dah, dia dah takbir dah. Macam mana kita nak salat? Nak ikut dia qasar ke ikut dia tamam? Bagaimana kaifal hal? Bagaimana penyelesaian? Tulis itu kita. Maknanya kalau kita tak pasti imam ni qasar ke tak qasar, maka kita kata aku solat fardu isya, solat fardu zuhur ikut imam. Solat fardu maghrib tak payah, sebab dia tak ada qasar. Dia mesti ikut, mesti 3 rakaat sama. Tapi bila kita kata aku solat ikut imam, kita pun maya. Imam pun sampai 2 rakaat dia salam, upah dia musafir, alhamdulillah kita bagi salam dengan dia. Kalau dia naik rakaat yang ketiga, kita pun naik juga. Sebab kita dah niat ikut imam. Itu niat terbuka, dia panggil open niat. Yang ni menyelesaikan banyak masalah. Pada kita pergi cuik,
Gitu cuma Tok Imam. Qasar ke tak qasar ni? Anggut tak anggut. Boleh ada orang kecek dengan Tok Imam gitu. Tok Imam kalau qasar anggut. Tok Imam apa? Gitu anggut. Ha, pedah. Lepas maya berembah Tok Imam. Mai kecek dengan aku tengah semaya. Jangan main. Jadi kita kena menyelesaikan penyelesaian masalah. Jadi kita kata kita niat cara terbuka. Niat terbuka bahawa aku ikut imam. Mana kalau dia qasar dia jamak. Selesai masalah kita, alhamdulillah. Dan yang keempat, syarat yang keempat, sentiasa kekal. Di dalam musafir dan dalam seluruh sembahyangnya itu. Jadi dia kena ingat. Maknanya kita ni musafir siapa ke kampung kita tu. Macam mana ni? Kalau orang nak duduk atas maya atas bah lah kita kata dah. Atas kereta dia besar boleh semaya. Kita semaya satu rakaat tiba-tiba siapa ada rumah. Pelik sampai. Jadi kena tambah lagi. Jadi 4 rakaat. Itu contohlah kekal musafir dalam sembahyangnya itu, barulah kita boleh qasar. Baik. Sesalah kita masalah qasar. Sekarang kita pergi kepada syarat jamak pula. Dia ada dua ni. Jamak dan qasar. Itu dua isu yang berbeza. Bagi orang musafir dia boleh dua-dua. Boleh qasar, boleh jamak. Boleh jamak dan dia tak qasar. Boleh juga dua-dua. Macam kita sekarang, kita berhenti di masjid ni. Imam sedang sembahyang maghrib atau sembahyang isya lah kita kata. Baru selesai masalah qasar kan. Jadi kita sembahyang dengan Tok Imam dulu 4 rakaat. Kemudian lepas imam bagi salam, kita pun sembahyang pula 2 rakaat lagi untuk kita sembahyang. Hak kita dah. Hak kita nak solat 2 rakaat. Zuhur lah. Supaya tak keliru. Zuhur solat dengan imam 4 rakaat. Kemudian kita pun pergi ke belakang, kita solat asar 2 rakaat. Jadi boleh jadi 4 jadi dengan 2. Boleh. Dia tak syarat. Ada setengah orang salah faham, dia kata, tak boleh. Kalau qasar, kalau jamak kena qasar. Qasar je. Tak. Itu dua perkara yang berbeza. Jangan keliru, biar tahu, kata orang. Mana kena belajar. Baik, sekarang kita nak ikut syarat-syarat jamak takdim. Syarat jamak takdim macam mana? Dan disyaratkan bagi sembahyang jamak takdim itu, yang pertama, niat sembahyang jamak dalam sembahyang yang mula-mula itu. Walaupun ia berniat jamak itu dalam masa ia memberi salam sembahyang yang pertama. Misalnya, contohnya, ia berniat dalam masa takbiratul ihram, saja aku qasar zuhur dan menjamakkannya dengan asar. Jadi kerana Allah Ta'ala, Allahu Akbar, atau saja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat dan menjamakkannya dengan fardu asar 4 rakaat juga. Ini bagi orang yang jamak tidak musafir. Macam orang kerana sakit, kerana hujan. Dalam siri akan datang kita akan cerita jamak kerana sakit. Hak senangnya gini. Hak pada pula tulis. Syarat yang pertama, kita kena niat jamak takdim. Macam mana? Kita sembahyang zuhur, dalam hati kita niat sahaja aku jamak asar dalam waktu zuhur. Tak kira lah di mana awak niat. Tengah rokok boleh, tengah sujud boleh. Tuan Syekh kata walaupun sebelum bagi salam yang pertama. Makna kita habis tahiyat, aku nak jamak kita pun niat sahaja aku jamak asar dalam waktu zuhur. Maknanya kita tarik mari ada connecting di antara asar dengan zuhur. Kita bagi salam, kita pun sembahyang asar. Boleh. Dia tak syarat dalam akad takbir. Akad takbir ni problem. Kalau tak masuk insta jadi was-was. Tak. Allah usalli fadal zuhri majmu'ah ila al-asri. Sudah. Kena hak ni 10 kali akad takbir lah jawab dia. Tak usah kacau. Niat aku sembahyang zuhur qasar.
Dalam kita solat, sebelum bagi salam tu kita pun niat aku jamak asar dalam waktu zuhur, sah lah tu. Wadah? Jelas? InsyaAllah. Kita berpindah kepada syarat yang kedua. Syarat yang kedua bagi jamak takdim iaitulah tartib. Apa makna tartib? Yakni didahulukan sembahyang zuhur, baharulah dilakukan asar. Sebab zuhur tu tuan bagi waktu. Maknanya kita kena maya zuhur dulu, baru kita boleh tarik, boleh connect asar tu dalam waktu zuhur. Kena maya zuhur dulu. Kalau tidak dia tak mari. Dan demikian juga adalah dilakukan sembahyang maghrib dahulu, selepas itu barulah isyak. Sebab maghrib tuan bagi waktu itu. Tengok pelajar. Mana syarat jamak takdim mesti mula dengan sahibul waktu, tuan waktu tu. Mula zuhur dulu, kemudian kita niat jamak takdim, asar tu tarik ke sini, ataupun mula maghrib dulu, niat isyak masuk dalam waktu maghrib. Syarat yang ketiga berturut-turut. Apa dia berturut-turut? Yakni sembahyang yang mula-mula zuhur, dan yang kedua asar, ataupun maghrib dan isya, di dalam jamak itu berlaku secara berturut-turut pada adatnya. Mana jangan lama, relax, tak boleh. Maka tidak mendatangkan kemudaratan kalau ada senggang yang sebentar. Apa dia sebentar? Tengok ni. Maka senggang masa antara keduanya jangan sampai masa yang meluluskan 2 rakaat. Mana jarak antara solat yang pertama dengan kedua tu sampai kita boleh maya 2 rakaat lagi. Lah, itu dia kira sudah lama. Meluluskan sembahyang 2 rakaat yang sehabis ringan, iaitu masanya itu kurang daripada waktu bagi melakukan 2 rakaat yang sehabis ringan. Maka apabila masa senggang itu menjadi lama sampai meluluskan mana boleh kita solat 2 rakaat itu, maka yang kedua itu menjadi terbatal waktunya kerana rusak dia punya sistem berturut-turut. Dan hendaklah sembahyang kedua itu dilakukan bila datang ketikanya nanti. Mana tak boleh ramai asar tunggu masuk waktu dia, maka tidaklah jadi sembahyang jamak lagi. Macam mana kita nak faham ni berturut-turut ni? Maknanya gini, kalau kita baca dalam kitab lain, kitab yang panjang, dia kata sekadar kita bagi salam maghrib, batal wudu. Yang boleh kita pergi ambil wudu, masuk balik sambung solat isyak, setakat tu boleh. Lepas maya maghrib, kawan mari, bang makan dulu bang. Takut sejuk, makan dulu, bismillah, makan, sudah makan siap, kau mak nak maya isyak, boleh tak boleh? La, itu sudah dikira putus. Terputus, maka tak boleh lagi dia jamak. Jelas itu masuk berturut-turut. Ada kan setengah orang ni dia uzur, kena ambil wuduk pula, jadi itu dibenarkan setakat itu. Baik para pelajar sekalian, kita berpindah kepada syarat. Dan syarat-syarat jamak takhir itu ada berapa syarat pula? Tadi jamak takdim, ini syarat jamak takhir. Dan syarat-syarat bagi jamak takhir itu adalah, yang pertama, niat jamak sembahyang itu dalam waktu sembahyang yang pertama, selama masih ada masa bagi melakukan sembahyang sekadar serakaat. Apa dia contoh ni? Tengok kita. Yakni bahawa ia boleh niat hendak melakukan sembahyang zuhur misalnya dalam waktu asar, sebab kita nak takhir, mulai dari masuk waktu zuhur sampailah ada tinggal sedikit lagi masa hendak, sehingga boleh ia sembahyang sekadar serakaat saja lagi. Kita nak solat jamak takhir zuhur kan, bila masuk waktu zuhur, awak pun niat lalu, saja aku solat zuhur dalam waktu asar, niat dalam hati,
Tak payah kata dengan mulut. Saja aku solat zuhur dalam waktu asar. Kita tak niat. Siapa pukul 3 dah. Ai. Tak ada ni nak maya asar, nak maya zuhur ni. Kita nak berhenti pukul 5 contohnya. Maka kita kena niat. Aku takhirkan zuhur dalam waktu asar. Terlupa nak niat. Tinggal 1 rakaat lagi nak asar. Mana tinggal 3 minit lagi nak asar. Kita pun niat. Saja aku solat zuhur dalam waktu asar. Maka jadilah kita tidak berdosa. Kalau keluar waktu zuhur, kita tak semaya zuhur lagi, tidak berdosa. Tidak dikira seorang yang cuai meninggalkan solat, sebab kita sudah niat bahawa kita nak solat zuhur di mana? Dalam waktu asar, ataupun nak solat maghrib dalam waktu isya. Itu penting niat. Kena ingat, jangan tak niat. Ini kadang-kadang kita terlupa ni. Tak apalah, kita maya jamak takhir. Niat lalu. Niat aku salat zuhur dalam waktu asar ataupun salat maghrib dalam waktu isya. Itu syarat yang pertama. Tengok contoh dia buat lagi. Maka bila masuk waktu asar nanti, bolehlah ia lakukan sembahyang jamak takhir itu. Kalau ia tidak berniat, dengar, tulis itu, risiko tak niat. Dia tak niat. Kalau dia tidak berniat hendak jamak zuhur dengan asar dalam waktu zuhur tadi, ataupun dia tak niat solat maghrib dalam waktu isya dalam waktu maghrib tadi, maka ia derhaka, berdosa, kerana meluputkan sembahyang dari waktunya. Ingat tu. Dan kalau dia mati masa tu, kira mati tak solat. Na'udzubillah. Mati tidak solat, mati dalam maksiat sebab tidak solat. Bahaya ke tidak tak niat ni? Bahaya. Maka dengan berniat hendak jamak dalam waktu asar itu, maka terlepaslah ia daripada derhaka, maksiat, dan bolehlah ia lakukan jamak itu dalam waktu asar. Boleh dia lakukan jamak itu dalam waktu asar. Dialah katalah ni. Ini penting. Pentingnya kita niat jamak takhir. Na'udzubillah lah, kita minta berlindung Allah Ta'ala. Orang ni tak niat jamak takhir. Masuk keluar waktu, malaikat akan tulis dia ni tak solat. Itu bahaya. Tapi kalau kita niat dah, masuk waktu, sudah ada rekod dia akan solat zuhur dalam waktu asar. Dia tak berdosa. Tidak berdosa, tidak cuai, dan tidak dinamakan orang yang meninggalkan solat. Ini yang syarat yang kedua. Kekal ia dalam perjalanan itu sampai ke akhir sembahyang yang kedua. Maknanya kita boleh kekalkan solat itu sampai ke sudah maya yang kedua dalam musafir lagi. Jadi bolehlah dia. Contohlah kita kata kita nak balik daripada Kuala Lumpur ke Sungai Durian ni lah. Syekh lo ni kita akan tanya Syekh apa? Nak tahu bila sampai rumah kita. Syekh apa? Syekh Wis nama dia. Kenal Syekh Wis? Duduk kacik atas kereta lah, kiri kan, kiri kan. Syekh Wis kata awak akan sampai pukul 6 petang. Jadi bolehlah kita solat. Kita tamak jamak takhir lah, sampai dah, belum sampai lagi tu. Maknanya yang pentingnya kita solat yang kedua tu, kita berhentilah pukul 5 waktu asar, kita pun solat jamak takhir. Sama. Baik. Sekiranya kita niat jamak takhir, ini timbul sedikit kekeliruan. Orang kata keliru, sebenarnya dalam kitab kata tak keliru. Saya dalam perjalanan nak balik ke rumah, kita pun niatlah jamak takhir lah, sebab hujan ke, anuk-anuk atas kereta yonyeh-yonyeh ni, nak tidur belakang senyap ya, relax aja dia bawa kereta. Manakala kita berhenti solat pukul 6 petang ni, berhenti solat, dia jadi orang panggil bising pula budak ni, macam-macam. Boleh tak kalau kita terus balik ke rumah? Yang penting belum maghrib lagi lah, sampai rumah pukul 6 petang. Boleh tak boleh kita terus balik? Kau mesti kena berhenti solat di mana-mana tempat sebelum masuk kampung. Ini soalan. Boleh ke tak boleh? Jawab ya, boleh ke tak boleh? Boleh?
Siapa kata tak boleh? Tak boleh. Tarik balik pula dah. Kenapa? Kena berhenti tengah jalan juga. Seluar tadi masuk tandah kotor. Seluar lain tak ada. Nak bahaya ke mana? Ini timbul masalah. Alhamdulillah, ana telah semak beberapa buah kitab fiqh mazhab Syafi'i. Dia mengatakan sekiranya orang dalam perjalanan nak balik ke rumah dia, sampai tengah jalan dia tak nak berhenti. Mana dia jangka sampai rumah dia tu masih lagi dalam waktu pertama, masih lagi dalam waktu belum lagi maghrib. Bagi orang nak tak jamak takhir zuhur dengan asar, ataupun nak jamak takhir dengan isya. Maknanya dia kata dalam pukul 10 malam kita sampai rumah. Nak berhenti malam, gelap, hujan, macam-macam masyarakat. Dia pun balik terus balik ke rumah. Dia terus balik ke rumah dia sampai di rumah. Bila sampai di rumah, dia nak solat zuhur dengan asar berapa rakaat? Berapa? 8 rakaat. Kalau maghrib dengan isya 7 rakaat. Lish? Kenapa? Sebab dia bila sampai ke rumah, sampai ke qaryah, putus dia punya qasar. Faham? Habis saya belum solat maghrib ni macam mana? Maka di sini timbul dua pandangan ulama. Boleh itu. Yang pertama sekali, para ulama mengatakan dia tidak berdosa walaupun dia sudah sampai di rumah, dia tak sembahyang maghrib lagi sebab dia niat jamak takhir ketika dia musafir. Dia niat jamak takhir ketika dia musafir waktu zuhur tadi, dia tidak berdosa sampai di rumah. Cuma ulama berbeza pandangan. Zuhur tu, maghrib tu, qada ke ataupun masih lagi tunai. Jadi ada sebagian ulama kata qada. Zuhur dia tu dia qada, maghrib dia tu qada, tetapi yang pentingnya tidak berdosa. Makna bolehlah tak berdosa kan? Ada ulama yang kata dak qada apanya? Dia niat ada jamak takhir. Kenapa jadi qada? Jadi kalau kata yang niat kata qada pun, yang terkata tak qada, dua-duanya tak berdosa. Itu penting. Dua-duanya tidak berdosa, tidak dikira dia tinggal solat zuhur, tidak dikira solat maghrib, tetapi dia mengambil jalan yang mudah. Cuma dia rugi apa? Tak boleh qasar. Kalau kita solat dalam perjalanan boleh qasar, tapi bila balik ke rumah tak boleh qasar, tetapi dia masih lagi jamak. Cuma beza niat, nak kata qada maghrib, qada zuhur, ataupun masih lagi solat yang sama. Ada khilaf di situ, wallahu alam. Jadi bagiannya kita tengoklah mana yang lebih baik, khususnya bagi orang yang musafir dalam suasana yang gawat. Contohnya sekarang ni hujan lebat, nak berhenti payah, malam-malam pula anak-anak kecil kan, atau pakaian kita pun dah rusak, pakaian kita pun kena kotor dah tadi masuk tandas contohnya. Jadi boleh baik kita balik ke rumah, mandi siap-siap, anak pun tenang-tenang, kita pun solat maghrib dengan isya berapa rakaat? 7 rakaat. 3 maghrib, 4 isya. Ataupun kalau asar dengan zuhur tadi, kita kena solat 8 rakaat, 4 zuhur, 4 asar. Jadi putus di musafir, tetapi dari sudut perjalanannya masih lagi dikira jamak takhir dengan sedikit berniat. Beza niat qada tak qada, wallahu a'lam. Mesti orang tanya, nak ni apa tak? Kalau nak selesai masalah fiqh Syafi'i tadi, niat qada maghrib tak berdosa. Kalau orang tanya apakah qada, meninggalkan solat waktunya tidak berdosa, jawab dia niat orang yang balik ke rumah dalam musafir tapi dia jamak takhir di rumah dia, maka dia niat qada tapi tidak berdosa sebab waktu dia niat nak takhirkan solat tadi dia dalam musafir. Wadah? Ada soalan? Silakan. Sebab kita nak bagi jelas. Jelas. Sebab orang kata kalau kita mengajar orang tanya dua sebab. Sebab yang pertama dia faham belaka. Sebab yang kedua dia tak faham belaka. Jadi buat awak ni faham belaka ke tak belaka? Alhamdulillah. InsyaAllah kita sambung dalam siri yang akan datang, jamak li ajlil marad, kerana sakit. Ini penting. Perbahasan kita yang akan datang ni penting. Kerana ramai orang tanya boleh tak dia nak jamak
kerana sakit, insya-Allah, dan juga jamak kerana hujan. Insya-Allah kita akan bincang secara detail mengikut waktu yang ada dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.